Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Yang saya hormati Jurukuasa Dewan Masjid Al-Muttaqin, para asatizah, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat kita menyambung kembali tadabbur kita menerusi surah Al-Fatihah, menerusi ayat yang ketiga insya-Allah. Jadi sebelum cuti Aidil-Adha itu, kita dah pun masuk bahagian pertama daripada ayat yang ketiga ini, iaitu lafaz Ar-Rahman. Jadi lafaz Ar-Rahmanir Rahim ini ayat yang kedua dari ayat yang ketiga daripada surah Al-Fatihah ini merupakan kesinambungan kepada ayat yang kedua, iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi alhamdulillah, segala pujian kesyukuran itu bagi Allah Rabbil Alamin. Siapakah Allah? Iaitu yang menciptakan dan memerintah Al-Alamin, bagi sekalian alam. Itu ayat yang kedua surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kita sambung memuji Allah dengan lafaz Ar-Rahmanir Rahim, yang kita fahami sebagai, sama-sama dengan saya, segala pujian kesyukuran itu bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Kenapa kita tambah Alhamdulillah kat sini? Sebab kita kata dia sambung, kan? Dia sambung daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi pertama kita puji Allah. Allah tu siapa? Macam kita kata tentang rukun syukur tu. Cuba sebut balik tentang rukun syukur. Yang pertama apa dia? Kenal pemberi nikmat. Yang kedua, kenal nikmat. Yang ketiga, kenal jalan kesyukuran, bagaimana kita nak bersyukur dengan nikmat tersebut. Itu maksud jalan kesyukuran, apa yang kita nak buat dengan nikmat tersebut. Dan yang keempat, perkongsian. Jadi kenapa kita bincang tentang syukur sekarang ni? Sebab apa tema perbincangan kita tentang syukur? Sebab lafaz Alhamdulillah itu, kata Ibnu Abbas, apa dia? Kalimatu kulli syakir. Cuba tengok balik nota pertama masa kita bincang lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin tu. Ada tak salin? Itu kalau dapat kita hafal, bagus tu kata-kata Ibnu Abbas. Saya tuliskan balik. Cuba baca. Qala Ibnu Abbas, Alhamdulillah kalimatu
kulli syakir. Jadi Ibnu Abbas ni kita tahu dia salah seorang sahabat Nabi dan dia salah seorang ahli tafsir rujukan. Jadi dia kata apa? Dia kata lafaz alhamdulillah ni, bila kita dengar ucapan alhamdulillah, kata dia itu adalah kalimah, ucapan. Kalimah maksudnya ucapan. Kulli, setiap, syakir, orang yang bersyukur. Jadi lafaz alhamdulillah ni kalau daripada manusia, itu tanda manusia tu bersyukur. Syukur tu terima kasih lah. Memang kita puji Allah, tapi dia plus dengan apa? Syukur. Allah juga memuji diri dia. Allah juga memuji diri dia. Hamba juga memuji Allah. Jadi hamba memuji Allah kerana apa? Syukur. Siapa yang kata macam ni? Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Sahabat. Jadi itu cara kita memahami Al-Quran. Salah satunya adalah dengan melihat, mendengar penafsiran yang diberikan oleh sahabat. Jadi sebab itulah kita bincang tentang syukur. Ustaz, tak ada pun syukur kat sini. Tak, pada lafaz alhamdulillah tu terkandung makna syukur kita. Syukur tu rasa mudah, terima kasih. Tapi kita tak cakap ya Allah terima kasih. Kita kata alhamdulillah. Itu lafaz bagi orang yang berterima kasih kepada Allah. Jadi kalau kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, siapa Allah? Jadi yang pertama kita dah bincang dah. Pertama ialah, pertama sekali Rabb al-Alamin. Siapa pemberi nikmat tersebut? Memang Allah. Allah tu siapa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, lalu kita dah bincangkan dah apa maksud Rabbul Alamin. Yang sekarang yang kedua pula, yang ni. Yang kedua, iaitu siapakah Allah yang kita terima kasih tersebut? Ar-Rahman. Apa maksud Ar-Rahman dalam bahasa kita? Maha pemurah. Pemurah, Ar-Rahman. Yang ketiga, sambung lagi sini, Ar-Rahim. Hari ni kita nak sambung kat sinilah. Sebab sebelum cuti hari tu kita dah sampai dah bincang tentang Ar-Rahman. Okey, begitulah kenal nikmat. Jadi daripada Rabbul Alamin kita dah bincang dah nikmat apa yang Rabbul Alamin berikan kepada kita. Alam ini Allah ciptakan bagi kita rezeki, Allah ciptakan hujan, itu semua nikmat. Daripada siapa? Rabbul. Allah ciptakan laut, dalamnya ada daging-daging yang segar, ada perhiasan yang kita dapat bawa keluar daripadanya, iaitu mutiara-mutiara. Itu dibekalkan oleh Rabbul Alamin. Itu nikmat-nikmat dia. Okey, kalau Ar-Rahman, apa nikmat dia kita bincang minggu lepas? Bukan minggu lepas, sebelum tu lah. Sebelum cuti tu. Cuba ulang kaji sikit. Apa nikmat daripada Ar-Rahman? Penurunan Al-Quran. Penurunan, itu satu nikmat besar daripada Ar-Rahman. Allah sebutkan Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah turunkan Al-Quran, Allah mengajarkan kita Al-Quran. Bagaimana Allah ajarkan kita Al-Quran? Allah utuskan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmat kepada seluruh alam. Jadi semua ada berkaitan dengan Ar-Rahman. Jadi hari ni kita nak sambung apa dia? Ar-Rahim. Jadi saya dah tulis dah kat sini. Ni lafaz Alhamdulillah, sambungan daripada Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang saya bulatkan balik ni, macam kita dah sebut sebelum ni lah, dia baris yang sama dengan Allah. Sebab tu dia ada kaitan cerita dia. Disebut sebagai dalam ilmu nahwu disebut sebagai sifat. Ar-Rahim juga adalah sifat. Ni ilmu nahwu sifat ni sifat dan mausuf dipanggil. Okey, sekarang kita nak kenal siapa? Siapakah Ar-Rahim? Siapa Ar-Rahim? Ar-Rahim maksudnya yang maha penyayang. Jadi kita kena kenal bila kita sebut Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahim tu Allah tu penyayang.
Macam mana penyayangnya Allah itu? Surah 43 ayat 33. Surah 33 ayat 43, balik. Dia sambung daripada situ. Surah 33 ayat 43. Okey, ada apa-apa soalan tak sebelum tu? Adakah yang kurang jelas? Mungkin hari ni ada yang baru mendengar kuliah kita. Kalau ada kurang jelas, elok tanya, boleh kita faham sama-sama, insya-Allah. Ibu-ibu kat belakang pun kalau ada soalan, atau mungkin kalau ni boleh tanya muslimat yang dah hadir sebelum ni kan, kenapa kita sebut tadi Ar-Rahmanir Rahim tu sambungan daripada Alhamdulillah. Ya, okey. Boleh Syakir. Bagi kat nama orang boleh? Syakir. Nama anak pun boleh je. Baik, insyaAllah. Kita baca sama-sama. Kita baca di hujung tu dulu. Di hujung ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kana bil mu'minina rahima. Muka surat 423. Muka surat 423. Ya. Tapi di hujung ayat tu. Di hujung sekali. Jadi maksud wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah terhadap al-mu'minina, orang-orang yang beriman. Rahima adalah yang maha penyayang. Nampak tak Allah sebut kan? Jadi siapakah Ar-Rahim? Ar-Rahim ialah Allah bersifat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi dia eksklusif kan? Beza dengan Ar-Rahman. Masa kita bincang Ar-Rahman tu, masa Allah kata Allah turunkan Al-Quran, hudal linnas, petunjuk kepada seluruh manusia. Jadi apa beza sayang dengan pemurah tu, Rahman dengan Ar-Rahim? Sebab tu kita bezakan dulu terjemah Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih, penyayang kan. Memang betul, bukan salah pun. Tetapi nanti kita dari segi kefahaman nak membezakan, kita tak nampak. Sebab kita nampak sama, kasih sayang. Tapi kalau kita kata pemurah, pemurah pun ada kasihnya di situ. Tapi tak mesti dia sayang secara mendalam. Macam kita bagi analogi dulu, kita pergi nampak ada orang minta sikit bantuan, bukan minta bantuan, minta sedekah lah. Dan dia tu bukan Islam pula tu. Di tepi dekat jalan Ipoh sana ke, dekat Ipoh sana, kat Pekan, ada orang minta. Kita ada RM5 dalam poket, kita bagi terus. Tapi pada masa yang sama, cucu kita tengok pagi tadi masa minta dekat atuk RM5, atuk tak bagi. Jadi atuk, dia kata atuk sayang dia, atuk tak sayang saya. Tak, atuk tahu kenapa atuk bagi dekat orang tersebut. Itu sifat apa? Itu pemurah. Pemurah mesti kena sayang. Tak. Tapi bila sayang pula tak mesti kena bagi. Kenapa tak bagi dekat cucu tadi tu? Sebab sayang lah. Sekali kan dia beli gula-gula habis. Kan? Tak sihat. Jadi sayang tak mestinya kena bagi apa dia nak. Nampak kan? Situ analogi mudah lah. Walillahil masalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih
sifat yang lebih mulia lagi lah. Contoh nak bagi. Jadi Allah dah bagi rezeki kepada seluruh makhluk. Orang yang kafir kepada Allah, Allah bagi kesenangan. Sebab itu sifat Ar-Rahman. Tapi Allah tak bagi Ar-Rahim. Ar-Rahim tu apa? Kemudian kita akan sambung lagi lah. Jadi orang yang beriman ni siapa? Mesti dia kena ada kaitan dengan Ar-Rahman juga. Jadi orang yang beriman ialah orang yang bila Allah anugerahkan Al-Quran, dia terima Al-Quran tu. Dia jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Maka Allah sayang dekat dia. Tengok dalam surah 27. Ayat 1 hingga 2. Surah 27 ayat 1 hingga 2. Muka surat 377. Surah 27. Surah 27 ayat 1 hingga 2. Jumpa dah? Muka surat 377. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudan wa bushra lil mu'minin. Jadi Tasin ni huruf muqatta'ah. Itu adalah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang menjelaskan. Betul Allah kata apa? Hudan. Alkitab itu hudan. Apa maksud hudan? Petunjuk. Wa busyra, dan berita gembira. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi Allah turunkan Al-Quran hudan linnas, petunjuk kepada seluruh manusia. Tapi seluruh manusia kalau hari ini 7 bilion penduduk bumi hari ini, apakah semuanya menerima Al-Quran? Tidak. Yang menerima Al-Quran itu adalah Allah kata di sini al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Jadi Allah dah bagi anugerah dekat kita Al-Quran, kita terima, maka yang terima itu dapat sifat khas lagi daripada Allah, iaitu Ar-Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Yang orang beriman ini orang yang dia kenal Allah, dia takut kepada Allah. Dan apabila dia mendengar ayat-ayat Allah, maka iman dan amal dia bertambah lagi. Dia tunduk kepada Allah, tunduk hatinya kepada Allah, tunduk lisannya kepada Allah, dan tunduk seluruh tubuhnya kepada Allah. Tengok surah 8 ayat 2. Muka surat 177. Surah 8, surah Al-Anfal ayat yang kedua. Surah 8 ayat yang kedua. Muka surat 177. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Jadi hanya senya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Maksudnya hatinya takut kepada Allah, dikenal Allah. Jadi kenal Allah ni sumber dia mesti sumber yang sahih, iaitu Al-Quran. Kita nak kenal, macam nak kenal? Menerusi ilmu. Dia ilmu yang mengenalkan diri kita ni kepada Allah siapa? Diri Allah ni kepada kita siapa? Apa dia? Al-Quran. Jadi kita sebut tadi, siapakah orang beriman yang menjadikan Al-Quran sebagai hudan? Dalam Al-Quran Allah jelaskan dirinya siapa? Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Ghafur, Ar-Rahim. Jadi kalau sebab tu kita kata nak belajar Al-Quran. Bila belajar Al-Quran kita nak faham Quran ini. Nak baca biar faham. Ketika solat, ketika mendengar. Jadi di situ akan turun ke hati kita rasa takut kepada Allah. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim. Kemudian apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayat Allah, ayatuhu, dibacakan pula, dia didengarkan ayat-ayat Allah, zadathum imanan, bertambahlah lagi iman mereka itu. Jadi Allah bertambah kepada mereka iman mereka. Maksud iman tu bukan mesti percaya, iman tu juga bentuk amal. Jadi bila dengar ayat Quran, makin dia beramal lagi, makin dia taat kepada Allah. Nanti kita akan tengok bentuk amalannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Lepas mereka dah lakukan apa yang Allah perintahkan. Dan janji Allah itu perkara yang belum pasti, belum nampak. Benda yang Allah janjikan syurga, dah nampak ke belum? Belum. Jadi wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka buat je apa Allah perintahkan. Lalu mereka bertawakal kepada Allah. Macam sahabat-sahabat Nabi. Dalam peperangan banyak perkataan mereka kata apa? Aku bau syurga di hadapan. Macam mana boleh bau syurga? Sedangkan Nabi kata syurga ini la aina rahat wala uzuna sami'at wala khatara ala qalbi bashar atau kama qala. Tidak pernah mata melihat, tidak pernah telinga mendengar, tidak pernah terlintas ke hati. Jadi bila mereka kata kami bau syurga, kami nampak syurga, maksud mereka janji Allah tu mereka yakin. So mereka buat. Musuh ke tidak ke dah apa mereka? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang penting janji Allah tu mereka tidak takut. Itu sifat orang yang beriman. Jadi mereka bertambah iman dan mereka bertawakal kepada Allah. Tengok dalam surah lain pula, surah 49 ayat 15. Surah 49 ayat 15. Muka surat 517. Surat 517. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله
ulaika humus shadiqun. Jadi hanya senya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang percaya penuh yakin kepada Allah. Dia masuk percaya penuh yakin kepada Allah, ikut Quran wa rasulih, dan mengikut sunnah nabinya. Kemudian mereka tak ragu-ragu dengan pegangan ini. Dan mereka buktikan dengan apa? Amal mereka. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Jadi kita bila belajar Al-Quran ni, kita bukan datang hanya nak belajar. Tapi belajar tu tujuan dia adalah untuk bekerja. Mana ada orang belajar, nak belajar je. Siapa jadi cikgu dia tahu. Cikgu, saya dah tahun ke-18 saya ambil SPM dengan cikgu ni. Tak apa ke? Cikgu kata apa? Dia nak belajar je dengan cikgu. Dah besar dah. Dia kena belajar, lepas tu dia kena bekerja. Sebab ilmu tu ada input, lepas tu mesti kena ada output dia. Yang kita tak nak input dia macam mana orang dulu kata? Masuk. Bukan, masuk apa? Bukan yang tu. Bukan satu lagi kanan tu, satu lagi yang keluar asap tu. Kan. Masuk angin, keluar asap dia tak nak macam tu. Dia nak bila keluar tu ada hasil. Kita belajar Al-Quran ada hasil. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sebab kita nampak syurga Allah. Syurga Allah menuntut amal ke pengetahuan? Masuk syurga kerana pengetahuan ke kerana amal? Tapi amal tu mesti melalui pengetahuan yang benar. Jadi tujuan kita belajar adalah untuk nak bekerja, beramal. Jadi amalan yang kita kena buat adalah bersungguh-sungguh pada jalan Allah ini. Kembangkan Al-Quran ni. Jadi orang yang belajar, nanti yang kita akan bincang nanti, kenal jalan